Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung bacaan kita penawar bagi hati, yang mana pada malam ini kita akan meneruskan perbincangan kita tentang bab yang ke-9 yang menyatakan tentang sifat ujub, salah satu sifat yang mazmumah, yang dicela oleh syarak. Jadi kita akan sambung perbincangan kita pada muka surat 55 pada kata musannif rahimahullah ta'ala, dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di tengah kitabnya, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana mukhlisina bi qira'atihi. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Abdullah Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, al-halaku fi ithnaini, al-qunuti wal-ujubi. Artinya bermula binasa itu ada ia pada dua kelakuan. Pertamanya, putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Kedua, menyukakan akan seorang oleh dirinya. Berkata Abdullah Ibnu Mas'ud dalam hadis, katakan hadis ini hadis mauquf. Dia kata apa? Dia kata al-halaku fi ithnaini, binasanya seorang manusia itu di dalam dua perkara. Yang pertamanya al-qunutu, yaitu putus asa daripada rahmat Allah. Putus asa daripada rahmat Allah. Orang yang mukmin, kalau dia putus asa daripada rahmat Allah, ini masuk dalam kebinasaan di dalam negeri akhirat. Wala taqnatu min rahmatillah wala tayasu min rauhillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Ini larangan Allah Ta'ala terhadap orang yang mukmin. Orang yang putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala ini masuk dalam perkara dosa. Sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud, termasuk dalam perkara yang membinasakan diri dia ialah orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Dia tidak boleh menerima qada dan qadar Allah Ta'ala. Yang wajib dia beriman sebagai salah satu rukun iman. Yang wajib bagi setiap mukmin berpegang dengan rukun iman. Itu yang pertama. Yang keduanya al-ujubi. Yang kedua, kata Abdullah Ibnu Mas'ud, binasanya seseorang itu apabila dia berada di dalam keadaan ujub, apabila dia bersifat dengan ujub. Apa makna ujub? Iaitu menyukurkan akan seorang oleh dirinya.
ujub ini dia merasakan dirinya, ataupun salah satu daripada sifat-sifat yang ada dalam dirinya. Dan dia merasakan besar amalan dia buat. Dia merasakan kagum dengan diri dia, sama ada secara fizikal ataupun secara rohaninya. Dia merasa kagum dengan ilmunya, dia merasa kagum dengan ibadah. Ini makna ujub. Pasal apa jadi binasa? Orang yang kagum kerana dia tidak memandang kepada nikmat Allah Ta'ala. Dia tak pandang pada nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi kepadanya. Allah Ta'ala bagi kepadanya sifat-sifat yang tidak ada pada orang lain. Dia rasa kagum tanpa memandang itu nikmat Allah. Dia merasakan itu diri dia, yang ada pada dirinya. Kalau ibadat ataupun ilmu yang ada pada diri dia, dia kata itu daripada usaha dan juga gigih dia dalam mendapatkan ilmu, dalam memperolehkan ibadat. Dia tidak memandang itu semua daripada nikmat Allah. Ini yang mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud, seorang mukmin ini binasa kerana ujub ini, kerana dia menafikan segala nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi kepada. Kata muallif rahimahullah ta'ala, hanya saja menghimpun oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu akan dua kelakuan ini, yakni putus asa daripada rahmat Allah dan juga ujub. Kerana bahawasanya orang yang putus asa tiada menuntut ia akan kebajikan, kerana tiada harap ia akan dia. Dan orang yang ujub itu tiada menuntut ia akan dia akan kebajikan, kerana sangkanya telah mendapat ia akan dia. Sebab apa? Dalam perkataan Abdullah bin Mas'ud dihimpunkan dua sifat ini. Dua sifat ini dua sifat yang berlawanan. Dua sifat yang berlawanan. Yang pertama, sifat putus asa daripada rahmat Allah. Putus asa daripada rahmat Allah ini, seseorang yang putus asa daripada rahmat Allah, dia tidak akan berusaha ke arah kebajikan, kerana dia tak harap akan dapat. Putus asa, dia tidak mengharapkan rahmat Allah Ta'ala sekali-kali. Lepas tu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kebahagiaan di hari akhirat esok tidak akan dicapai kecuali dengan berusaha beramal ibadah, menuntut, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Itu cara untuk mendapat kebahagiaan. Sedangkan orang yang putus asa dari rahmat Allah ini, dia tidak sama sekali-kali berusaha dan juga tidak menuntut untuk melaksanakan ibadah. Kerana dia tidak mengharapkan rahmat Allah. Itu makna orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Dia tak harap sebarang rahmat daripada Allah Ta'ala, dia tak harap kata dapat, maka dia tak mau usaha. Dia rasa kecewa, dia tak mengharapkan. Kita jangan masuk dalam golongan ini. Walaupun
sebanyak dosa yang mana kita buat, kita kena sentiasa mengharap rahmat Allah Ta'ala. Walaupun kurangnya amalan ibadah kita kepada Allah, kita kena yakin dalam hati kita bahawasanya Allah Ta'ala akan bagi rahmat kepada kita. Kena yakin. Bila ada sifat ini, barulah dia sebagai satu faktor untuk mendesak kita untuk beramal ibadah. Putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala ini akan menjauhkan kita daripada berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ya? Macam orang budak-budak pelajar-pelajar ni, dia dapat keputusan pelajaran, keputusan peperiksaan, keputusan SPM, tiba-tiba dia dapati gagal, maka akan lahirlah pada dirinya putus asa. Dia tak mau usaha dah sampai itu. Mana gagal pada kali pertama itu bukan bermaksud dia akan gagal selama-lamanya, tidak. Ini orang yang merasakan dia dapat kegagalan kali pertama ini sudah tidak ada harapan lagi. Ini orang putus asa. Orang putus asa. Begitu juga ahlul ibadah, orang yang mukmin, apabila dia merasakan dirinya banyak dosa, dia tidak beramal ibadah kepada Allah, dia merasakan tak ada harapan, maka dia terus putus asa daripada rahmat tersebut. Maka orang macam ni dia akan rugi di hari akhirat. Kenapa? Kerana kejayaan dan kebahagiaan itu hanya diperoleh dengan yang pertamanya usaha, yang keduanya ialah yakin dalam hati kita bahawasanya Allah Ta'ala itu akan memberi rahmat kepada kita. Sebab itu kebahagiaan pada hari akhirat ini semata-mata dengan rahmat Allah. Bukan, jangan kita sangka setiap amal ibadat yang kita buat ini wajib kita mendapat syurga, wajib kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah. Tidak. Allah Ta'ala suruh kita buat, kita menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah. Setiap Allah Ta'ala perintah kita buat, maka ganjaran dia terletak di dalam kekuasaan Allah dan kehendak Allah dan keredaan Allah. Allah bagi kerana rahmat dia, bukan kerana amal ibadah kita buat. Sebab itu sifat al-qunut ini, jauh daripada rahmat Allah ataupun putus asa daripada rahmat Allah ini jangan terdetik sama sekali dalam diri kita. Kerana itu akan menafikan sama sekali kedudukan kita pada hari akhirat, menafikan untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak, akan memutuskan dalam hati kita ini satu harapan untuk kita berusaha beramal ibadah untuk hari akhirat. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Ta'ala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu himpunkan di dalam hadis ini sifat ujub. Kerana apa? Kerana orang yang ujub ini dia tidak akan menuntut, tidak akan berusaha dalam amal ibadah dia. Orang yang ujub ini dia tidak akan berusaha dalam ilmu, tidak akan berusaha dalam amal ibadat, tidak akan tuntut ini. Kerana apa? Kerana dia merasai dia sudah memperoleh, dia sudah mendapat maksudnya. Dia rasa kagum pada dirinya, dia dah ada ilmu, dia dah banyak bagi sedekah. Dia rasa tidak perlu dia berusaha lagi dalam amal ibadah. Tidak lagi dia perlu berusaha dalam menuntut ilmu. Dia rasa sudah cukup pada diri dia
Dia rasa ilmu yang ada pada diri dia itu melebihi daripada orang lain. Ibadah yang dia buat itu lebih pada orang lain, dan dia rasa amal ilmu dan ibadah ini sudah cukup untuk menjadi sebagai ganjaran yang besar pada hari akhirat kelak. Orang macam ni rugi juga. Berbeza dengan orang yang putus asa tadi. Dia tak mau berusaha kerana dia tidak mengharapkan rahmat Allah. Orang yang ucub, dia tidak mau berusaha kerana apa? Kerana dia rasa dia sudah dapat dah. Dia sudah dapat dah. Dia rasa Allah Ta'ala terima segala amalan. Dia rasa amalan dia buat ini sudah mewajibkan masuk syurga. Dia rasa puas dengan apa yang dia buat. Dia sangka kata amalan dia buat dalam dunia ini, ilmu, ibadah dia, kebajikan dia sudah mewajibkan dia untuk mendapat syurga. Dia tidak memandang nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala akan kurnia kepada dia. Tidak memandang kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia pandang dengan amalan diri dia ni lah, dia sudah mendapat satu insurans, mendapat satu jaminan untuk masuk dalam syurga. Dengan ilmu yang ada pada dirinya inilah sebagai satu jaminan bahawasanya amal ibadah yang dia buat ini betul. Itu jaga tuan-tuan, suatu sifat yang susah untuk kita mengetahuinya kerana dia ada dalam diri kita, dan kita rasa macam kita membanggakan diri kita sendiri. Kita merasa kagum pada diri kita sendiri. Bila orang ada sifat ini, dia tak nampak bahawa sifat tersebut sebenarnya satu sifat yang akan membinasakan diri, membinasakan ilmunya, membinasakan ibadah. Dan sifat ini sebenarnya hanya dirinya sahaja boleh mengesan, tidak orang lain. Kalau orang lain, dia tengok setengah-setengah sifat seorang itu, seorang yang boros, seorang yang kedekut, orang lain nampak. Sekurang-kurangnya orang lain boleh menegur dan menasihatinya. Tapi sifat ucub ini dia ada dalam diri, orang lain tidak nampak. Kecualilah selepas daripada itu. Kerana ucub ini dia menjadi satu punca kepada sifat-sifat mazmumah yang lain. Antaranya takabur. Kita sudah bincang perkara ini. Antaranya sifat ucub ini akan melahirkan takabur, akan melahirkan sifat takabur. Apabila seorang itu bangga dan juga kagum pada dirinya, akhirnya akan lahir takabur. Dan takabur itu akan tertonjol pada diri dia. Pada waktu itu baru orang nampak. Maka apabila seorang yang takabur sudah ada sebelum ini benih muncul pada diri. Tapi kalau sebelum mana dia bertakabur, benih tajuk itu sudah seperti yang muncul itu sudah tersemai di dalam hati dia, sudah berakar umbi dalam hatinya. Pada waktu itu dia belum dapat mengesan. Orang lain pun tak dapat kesan, kecuali setelah lahir sifat takabur berpunca daripada ucub tadi. Barulah orang nampak kata dia ni seorang yang takabur, dia ni seorang yang ada sifat ucub sebelum. Baik. Dan orang yang ucub itu tiada menuntut ia akan dia, kerana sangkanya telah mendapat ia akan dia. Orang yang ucub dia tidak akan tuntut kerana dia sangka bahawasanya dia sudah berjaya, dia sudah sampai. Ada manusia yang menyangka begitu. Kadang-kadang kita boleh tahu juga melalui perkataan. Dia kata saya puas hati dalam hidup saya,
saya dah buat semua amal kebajikan, sedekah saya buat, masjid saya buat, itu kita boleh kesan. Kalau dia bercakap dengan orang, dia tidak menunjukkan rasa takabur dan bongkok di hadapan orang lain, tetapi dia menceritakan kelebihan diri dia. Itu kita boleh nampak. Dia kata saya dah rasa puas hati. Di umur tua saya ni, saya dah sedekah banyak, dah bagi rajin di masjid, kuliah ilmu, sedekah, wakaf. Saya rasa bila pejam mata nanti ni, rasa tenang, dia kata. Pejam mata rapat, jaga tentang orang macam ni. Jangan kita sangka begitu. Kerana bila kita sangka begitu, kita hanya menyangka kita ini berjaya dengan amalan kita, dengan usaha kita, bukan dengan nikmat dan rahmat Allah. Orang mukmin yang sebenar-benar tauhid dia, orang mukmin yang sebenar-benar tauhid di dalam dirinya, dia memandang segala amalan yang dia buat itu semata-mata daripada nikmat Allah, semata-mata daripada perbuatan Allah. Setiap amal ibadat dia boleh buat, dia boleh bangun tahajud, dia pandang ini nikmat Allah Ta'ala bagi kepada dia, alhamdulillah. Dan jangan dia merasa kagum dengan dirinya. Orang yang pandang setiap amal ibadah yang dia dapat lakukan, dia dapat gerakkan diri dia untuk melakukan amal ibadah, walaupun orang lain tidak boleh buat, dia kena terus pandang ini nikmat Allah Ta'ala bagi kepada dia. Jangan dia merasa kata ini amalan dia buat, orang lain tak boleh buat. Di situ akan timbul sifat ujub dan kagum diri sendiri. Sifat ini akan membatalkan amal ibadah yang kita buat susah payah. Kita habis beribu-ribu untuk amal kebajikan, akhirnya dengan sebab perkataan kita, dengan sebab rasa diri kagum dalam diri kita, kita cerita dekat orang lain pula, membatalkan sebuah pahala ibadat. Dan itu dalam ilmu tasawuf ini, jadi perkara-perkara yang diajar supaya kita menjaga amalan kita, kita menjaga pahala amalan ibadah kita, supaya tidak menjadi sia-sia pada hari akhirat. Dan ditanya akan Siti Aisyah radhiyallahu anha, bila masanya ada seorang itu mengerjakan kejahatan, maka menjawab ia apabila menyangka ia akan dirinya berbuat kebaikan. Orang tanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tanya, pertanyaan dia kata, bilakah seseorang itu dianggap melakukan kejahatan? Maka dia jawab, apabila seseorang itu sangka dirinya telah berbuat kebaikan. Dia sangka, dia kagum dengan dirinya, dengan kebaikan yang dia buat. Seorang yang kagum dengan dirinya, dengan kebaikan yang dia lakukan, itu satu dosa, satu kejahatan. Kerana dia, seperti yang saya sebutkan tadi, bila dia hanya memandang dirinya, tidak memandang perbuatan Allah. Dia pandang perbuatan dirinya, seolah-olahnya perbuatan dirinya ini berasingan daripada perbuatan Allah Ta'ala. Dia memandang bahawa semua amal ibadah yang dia buat ini dengan usaha dia itu semua datang daripada diri dia, bukan daripada digerakkan oleh Allah Ta'ala, bukan daripada perbuatan dan af'al Allah, tidak. Itu sebabnya dikira sebagai satu kejahatan dan dosa. Kadang-kadang macam mana kita nak tahu orang yang buat amal ibadah ini ada sifat kagum pada diri sendiri, ada sifat kagum dengan amal ibadah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى وَلَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى.
Jangan sekali-kali kamu membatalkan pahala sedekah kamu. Yang pertamanya bil manni, dengan mengungkit-ungkit sedekah yang kita lakukan. Mengungkit-ungkit pemberian yang kita berikan kepada orang lain. Yang keduanya wal azab, dan juga jangan kita membatalkan pahala sedekah kita dengan menyakiti orang yang kita beri sedekah. Bagaimana kita nak mengenali bila kita memberikan sedekah kepada orang lain, ya, kita berbuat kebajikan? Contohnya sedekah ni yang paling mudah. Kita beri sedekah kepada orang lain, kita nak tahu kita ni benar-benar ikhlas ataupun sedekah kita itu mengandungi unsur ujub. Adakah benar-benar kita bagi sedekah itu ikhlas, bersih hati kita kerana Allah, tidak bercampur dengan unsur ujub? Kita boleh tahu apabila kita bagi sedekah kepada seseorang itu, bila seorang itu berselisih pandangan dengan kita, orang yang kita bagi sedekah itu berselisih pandangan dengan kita, ataupun ada perkara-perkara yang tidak kita suka dengan dia, pada waktu itu kita akan mengungkit apa yang kita bagi kepada dia. Itu tanda sewaktu kita memberi sedekah itu ada unsur ujub. Kita boleh kenal di situ. Allah Ta'ala ajak kita dalam Quran. Kita nak kenal sifat ujub, ya? Kita nak kenal sifat ujub ini dengan dua perkara. Yang pertama, mengungkit pemberian kita. Yang keduanya, kita menyakiti orang yang kita beri, menyakitkan hati dia. Kadang-kadang bila kita bagi pemberian sedekah kepadanya, ya, bila orang yang kita beri sedekah itu, kita bagi pemberian kepada dia, tiba-tiba berselisih pendapat dengan kita, ataupun tidak bersetuju dengan kita dan sebagainya, kita akan mengungkit semula apa yang kita beri. Itu tanda ada sifat ujub. Yang kedua, kita menyakiti orang yang kita bagi. Disebabkan dia tumpang kita bagi kepada dia, kita bagi duit, kita bagi harta, kita bagi kesenangan kepadanya. Bila ada berlaku apa-apa antara kita dengan dia, maka kita menyakiti hati dia. Maka itu tanda sewaktu kita bagi sedekah itu ada sifat ujub. Susah nak buang. Selalunya bila kita sedekah, kita bagi ini, tiba-tiba kita tak puas hati dengan dia atas satu-satu perkara, kita ungkit dia. Kita ungkit, saya bagi, dulu ni dia lah, saya lah bagi semua dulu ni, kalau tidak dia melarat dah. Nampak, ungkit tu kan? Dia ni macam kawan kita dulu ni, kita tolong dia banyak, kan? Kita tolong dia banyak, tiba-tiba dia tidak menghargai kita. Itu sama juga. Mana apa bila kita wakaf itu, pemberian sedekah kita itu daripada harta kita itu, kita nampak bahawasanya harta itu kita punya, pemberian itu kita bagi. Kita tak nampak harta itu Allah Ta'ala yang bagi kita. Kita tak nampak pemberian itu ialah gerak Allah Ta'ala kepada kita untuk memberi kepada dia. Kita tak nampak. Kita nampak diri keakuan kita tu dalam hati kita, sifat keakuan, aku yang bagi, aku punya harta. Kalau seseorang itu bagi sedekah, dia nampak yang dia bagi ini ialah harta yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Dia boleh bersedekah ini kerana apa? Kerana Allah Ta'ala gerakkan hati dia untuk bagi sedekah. Nikmat, itu satu nikmat. Allah Ta'ala gerak hati kita untuk bagi sedekah kepada orang, itu satu nikmat. Yang susah
Seorang yang ada harta ni dia sayang pada harta ni. Nak bagi harta pada orang lain ni susah. Kecuali lah Allah Ta'ala buka hati dia, gerakkan diri dia bagi petunjuk dan hidayah kepadanya untuk memberi sedekah kepada orang lain. Maka orang yang ada sifat muncul ini, dia tak nampak harta itu milik Allah. Dia tak nampak amal ibadah, perbuatan memberi sedekah itu daripada perbuatan Allah, bukan perbuatan diri. Dia tak nampak. Dia semata-mata kata ni harta ni dia punya, dia bagi pula tu ialah daripada diri dia, bukan daripada Allah. Daripada gerak hati dia, bukan Allah Ta'ala yang buat. Dia tak nampak itu. Maka orang yang macam ni akan mengungkit semula apa yang dia bagi. Sebab dia kata dia. Tetapi tuan-tuan, cuba tuan-tuan buat satu perbandingan. Kita boleh buat satu perbandingan. Kalau kita bagi harta orang lain, contohnya seorang wakil kepada kita tolong bagi sedekah, kita pun tolong bagi. Tiba-tiba kita dengan orang yang tolong sampai ke kita ni sebagai wakil sahaja, kita bagi kepada orang yang memerlukan. Tiba-tiba kita dengan orang yang mendapat sedekah itu berlaku perselisihan. Maka kita tak akan rasa apa-apa, kita tak akan mungkin-mungkin apa kita bagi. Sebab yang kita bagi itu bukan kita punya, orang lain. Kita nampak itu. Berbeza dengan harta kita. Bila kita bagi, bila berlaku apa-apa perselisihan, kita akan mungkin. Pasal kita kata, kita rasa kita. Sebab itulah, untuk mengelakkan ujuk ini, ada unsur ujuk, maka kita kena pandang, kita kena bersihkan diri kita daripada perkara itu. Ulama tasawuf sebut apa? Ini masuk dalam perkara syirik. Syirik khafi namanya. Syirik yang kecil. Syirik ini dia tidak membatalkan akidah. Syirik yang membatalkan akidah itu syirik jali. Syirik yang besar. Syirik itu membatalkan akidah, boleh membatalkan iman, jadi murtad. Syirik khafi ini yang mana muncul itu salah satu daripada syirik khafi. Dia membatalkan segala pahala dan ganjaran yang Allah Ta'ala akan bagi pada kita pada hari akhirat. Dia batalkan. Kita bagi itu sia-sia sahaja, tidak membuahkan sebarang ganjaran dan pahala. Baik. Kemudian kata dia, apabila seorang itu menyangka, kata Sayyidatina Aisyah, dia sangka dirinya telah berbuat kebaikan, telah berbuat kebajikan, itu tandanya dia ada sifat muncul. Itu tanda dia ada sifat muncul. Kerana apa? Kebaikan yang dia buat berpunca pada diri dia, bukan daripada Allah Ta'ala. Dia padam itu. Dan memandang seorang laki-laki kepada Bishr Ibni Mansur rahimahullah, ini salah seorang ahli sufi yang terkenal. Pada ketika memanjang ia, Bishr Ibn Mansur akan sembahyang dan mengelokkan ia akan ibadah. Maka tak kala selesai ia daripada sembahyangnya, berkata ia bagi laki-laki itu, jangan menipu akan dikau oleh barang yang engkau lihat daripada aku, kerana iblis mengerjakan ibadah ia dan sembahyang ia beribu-ribu tahun, kemudian jadi ia kepada barang yang jadi kepadanya. Artinya jadi ia kafir. Wal'iyazbillah.
Baik. Diriwayatkan seorang lelaki dia melihat kepada Bishr ibn Mansur ini. Bishr ibn Mansur itu dia sedang sembahyang dan dia memanjangkan sembahyang dia dan dia mengelokkan ibadat sembahyang dengan tertib, dengan penuh adab dalam ibadat. Apabila selesai sembahyang, dia berpaling kepada laki-laki ini. Dia kata apa? Dia kata, jangan kamu tertipu dengan apa yang kamu lihat. Jangan sekali-kali kamu tertipu dengan apa yang kamu lihat daripada ibadah aku ini. Panjang ibadahnya, elok ibadahnya. Kerana apa? Kerana Iblis laknatullahi alaih, dia lagi hebat. Dia buat amal ibadat itu beribu-ribu tahun, tetapi akhirnya semua amal ibadat dia itu jadi apa? Jadi sia-sia kerana semata-mata dia tidak mau tunduk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Pasal ada sifat takabur pada diri dia. Untuk ingat, sifat takabur ini berpunca daripada ujung. Iblis apabila ada sifat takabur pada diri dia, dia tak mau tunduk pada Nabi Adam alaihissalam, maka segala amal ibadat yang dia buat beribu-ribu tahun sebelum ini binasa, sia-sia. Bermakna Iblis buat amal ibadat ini, dia buat amal ibadat bukan semata-mata bersih kerana Allah. Ada sifat wujud pada dirinya sebelum ini yang dia sendiri tidak menyedari, yang akhirnya apabila dia diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud pada Nabi Adam alaihissalam, dia enggan. Maka pada waktu itulah baru muncul sifat wujud dan sifat takabur ini. Akhirnya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala amal ibadat itu dibatalkan oleh Allah serta-merta. Itu kata Bishr ibn Mansur ini, dia tak mau jadi begitu. Dia kata jangan pandang dengan semata-mata. Dia nak ajak pada lelaki ini, jangan kita memandang rasa kagum dengan ibadat diri kita. Itu maksudnya. Jangan rasa kagum dengan panjang ibadat. Kadang-kadang orang tengok ni dia akan puji Tuan Syekh, amalan bagus, gini amalan dia tak macam kita. Orang selalu puji lah, Tuan Syekh ni buat ibadat sembahyang dia saja, sunat dia sejak. Amal ibadat dia tertib elok, tak macam kita. Sampai ke pendengaran dia, sampai ke pengetahuan dia, dia akan rasa kagum. Dia tak mau. Dia tak mau gitu. Dia nak ajak lelaki ini supaya jangan sekali-kali dalam amal ibadah kita ada rasa kagum dengan wujud. Bila semata-mata panjang amal ibadah kita, lama sembahyang kita, lama rukuk kita, lama sujud kita, kita selalu melihat secara fizikal, secara zahir. Bila tiba kita tengok amal ibadat ini secara zahir dan secara fizikal, kita tidak melihat batin, nilai dia dalam hati seseorang yang beramal ibadah. Jangan semata-mata kita lihat semata-mata panjang rukuk dia, lama rukuk dia, lama sujud dia, itu bermakna elok amal ibadat dia. Allah Ta'ala terima jangan. Kerana Allah Ta'ala tidak memandang panjang ataupun lama sembahyang, tapi Allah Ta'ala memandang bersih hati dia daripada sebarang sifat-sifat yang cedera, termasuklah wujud. Baik. Ketahui olehmu bahawasanya sebab wujud itu jahil, dan bahawasanya ubat wujud itu ilmu. Baik, apa punca seseorang itu wujud?
Ya. Kata musannif rahimahullah ta'ala, di antara sebab dan punca ujuk ini apabila seorang itu jahil. Ya. Apabila seorang itu jahil, tidak ada ilmu, dia jahil, dia tidak tahu segala nikmat pemberian nikmat yang ada pada diri dia itu ialah lipat kurnia Allah Ta'ala. Itu punca. Sebab apa berlaku ujub? Kerana seorang itu jahil. Jahil ni makna dia tak tahu. Dia tak tahu segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepadanya ialah daripada limpah kurnia Allah, ihsan Allah, rahmat Allah. Dia tak nampak begitu. Dia hanya nampak nikmat yang ada pada diri dia itu ialah daripada usaha diri dia. Ini masalah. Dan ubat dia, ubat bagi penyakit ujub ini apa? Iaitu ilmu. Ilmu ialah ubatnya. Jahil penyakit. Jahil penyakitnya, ubat ialah ilmu. Ubat untuk mengubati sifat ujub ini ialah dengan ada ilmu tentang. Kerana apa? Biasanya ubat ini, penyakit, satu-satu penyakit dia ada ubatnya. Maka ubat ialah suatu benda yang bertentangan dengan penyakit. Mau dia boleh lawan, mau dia boleh lawan. Itu benda yang bertentangan dengan penyakit. Kalau kita nak bagi ubat, kalau dalam bidang perubatan tu dia akan buat kajian penyakit ni apa benda, ada bahan apa yang boleh menyingkirkan penyakit itu daripada tubuh badan seseorang. Dia kena kaji. Dia kena kaji benda-benda apa, bahan-bahan apa yang kita guna untuk menyingkirkan penyakit. Kalau biasanya ubat dan penyakit ini dua benda yang berlawanan. Begitu juga dalam mengubati penyakit hati. Ulama tasawuf dia sebut penyakit hati ini ada ubatnya. Ubat dia adalah benda yang berlawanan dengan penyakit tersebut. Contohnya kalau kita kedekut, ubat dia apa? Kita kena mujahadah nafsu kita untuk menjadi seorang yang pemurah. Maka hilang sifat kedekut. Kita kedekut, tak mau bersedekah, kita mujahadah, kita melawan hawa nafsu untuk menjadi seorang yang pemurah. Maka bila kita jadi seorang pemurah, hilang penyakit kedekut tadi. Maka jika ada ujub itu dengan sebab pekerjaan yang tiada ada ia dengan usahanya, seperti cantik rupanya dan elok suaranya, maka tiada patut dia ujub dengan dirinya, kerana bukan terjadi pekerjaan itu dengan tenaga. Ini ilmu nama. Macam mana yang kata kita kena ada ilmu tentang ujub ini. Ini ilmu. Maka jika ada ujub dengan sebab pekerjaan yang tiada ada dengan usaha, maksud dia apa? Dia rasa kagum, bangga dengan diri dia, dengan perkara-perkara yang bukan daripada usaha diri. Contohnya seperti cantik rupa parang. Cantik rupa parang ni bukan boleh usaha tu, bukan boleh usaha. Dan elok suara dia, suara sedap. Suara sedap ini Allah Ta'ala punya kat kita. Bukan boleh usaha buat atau menjadi suara sedap, tak boleh. Kalau kita suara tak sedap, tak payah. Rupa kita ni tak lawa, tak payah. Asal pasal kira lah pembedahan plastik yang tu dia tambah macam-macam. Baik. Dia kata apa? Maka tiada patut ia ujub dengan diri. Tak patut dia rasa bangga dengan diri dia, rasa kagum dengan dirinya,
apabila rupa paras dia cantik ataupun elok suara dia, pasal apa? Kerana bukan terjadi pekerjaan itu dengan tenaga, bukan daripada usaha dia sendiri, bukan berlaku dengan usaha dia. Bahkan sayugia bahawa unjuk ia dengan Tuhan yang memberi ia akan dia. Bahkan sayugia bahawa unjuk ia dengan Tuhan yang memberi ia akan dia, bukan nikmat akan pekerjaan itu baginya dengan semata-mata limpah kurnianya, kurnia Allah. Untuk mengubati penyakit unjuk ini, apabila seseorang itu ada rupa paras yang cantik dan juga elok suara dia, dia nak kikih buang sifat unjuk yang ada pada diri dia ni, cara macam mana dia kena pandang bahawasanya dia kena berasa kagum, berasa bangga dengan Allah Tuhan yang memberi nikmat kecantikan rupa paras, yang memberi nikmat kepadanya elok suara dia dengan semata-mata limpah kurnia nikmat Allah, semata-mata rahmat Allah. Allah Ta'ala bagi dia suara sedap pada dia pandang itu bukan daripada dirinya, tetapi itu daripada nikmat Allah, daripada limpah kurnia Allah Ta'ala yang bagi padanya, tidak pada orang lain. Orang yang ada rupa paras yang elok, dia kena pandang, dia rasa bangga itu dengan Allah, bukan dengan diri. Itu yang pertama. Dan sayugia bahawa berfikir pada hilang umpama cantiknya itu dengan sebab penyakit, istimewa penyakit judari, yakni penyakit cacat. Dan yang keduanya, sewajarnya bagi seorang yang ada rupa paras yang cantik ini, yang Allah Ta'ala bagi nikmat, dia kena fikir dan dia kena tafakkur, dia kena memandang bahawa nikmat kecantikan ini boleh hilang bila-bila masa kalau Allah Ta'ala timpakannya penyakit, penyakit cacat. Penyakit cacat dia nak dia tu dia tergudik, kemudian dah kering dia akan jadi parut kan. Ada ke pandang bila-bila masa Allah boleh tarik balik nikmat tersebut, pada bukan hadiah ni, bukan usaha ni, daripada nikmat Allah. Kalau seseorang yang ada berfikiran begini, maka tidak ada sifat wujud pada diri dia. Yang pertama, apabila Allah Ta'ala bagi nikmat yang tidak boleh diusaha, seperti rupa paras yang cantik ataupun suara yang sedap, maka dia pandang, dia bangga dan dia kagum dengan Allah Ta'ala yang bagi nikmat, bukan pada diri dia. Jangan kagum pada diri sendiri. Dia kagum dengan Allah dengan semata-mata nikmat dan limpah kurnia Allah, dan dia pandang bahawa ini milik Allah. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh tarik, bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh tarik balik kecantikan. Bila dia pandang macam tu, dia tidak akan rasa wujud pada diri. Itu ilmu nama. Dan jika adalah wujud itu dengan sebab pekerjaan yang diusahainya, seperti ilmu dan ibadah, maka sayugia bahawa berfikir ia pada pekerjaan itu dengan sebab apa mudah ia bagi, maka dan bahawasanya tiada mudah ia baginya melainkan dengan anggota dan akal, dan bahawasanya segala anggotanya dan akalnya dan lainnya semua makhluk bagi Allah menjadikan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan semata-mata limpah kurnianya. Yang keduanya, wujud dengan sebab perkara yang dia usaha. Tadi yang bukan usaha, yang memang ada siap dah. Yang ni yang dia usaha. Contohnya apa? Contoh dia seperti ilmu dan amal ibadah. Ilmu boleh usaha, dia belajar dapat ilmu. Ibadah dia ada perkara yang usaha.
Baik, cara nak mengatasi ujuk pada ilmu dan ibadah ini, ini ilmu dia, ini kaedah. Maka dia kata apa? Sewajarnya bagi seseorang yang ada ilmu, yang beramal ibadah ini, dia berfikir tentang ilmu dan amal ibadah yang dia buat itu sebab apa jadi mudah bagi diri. Sebab apa mudah? Sebab apa mudah dia dapat ilmu? Sebab apa akan mudah dia beramal ibadah? Maka dia kena pandang bahawasanya mudahnya dia melakukan amal ibadah dan mendapat ilmu ini dengan sebab anggota yang sempurna. Kita ada kaki, ada tangan yang sempurna, sihat tubuh badan, kita boleh buat amal ibadah. Kita ada akal yang sempurna, kita boleh belajar, menuntut dan memperoleh ilmu dengan akal yang sempurna ini. Dan dia memandang bahawasanya anggota yang sempurna dan akal yang sempurna ini semuanya makhluk bagi Allah. Ada pandang itu. Yang Allah Ta'ala jadikan semata-mata dengan limpah kurnia Allah. Bukan semua Allah Ta'ala buat manusia ni ada anggota sempurna, kan? Ada yang tidak sempurna, ada yang cacat. Bukan semua Allah Ta'ala buat seorang itu punya akal yang bijak, yang sempurna. Ada orang yang Allah Ta'ala buat akal itu susah untuk mendapat ilmu, susah untuk memikirkan ilmu, kemampuan dia terbatas kadar itu saja. Ada orang Allah Ta'ala bagi akal yang bijak, maka dia kena pandang bahawasanya bagaimana dia boleh ilmu dengan mudah kerana Allah Ta'ala bagi akal yang bijak kepada dia. Akal yang bijak yang Allah Ta'ala bagi itu semata-mata nikmat dan karunia Allah, bukan usaha dia. Dia usaha belajar sahaja, tapi dia kena ingat akal ni siapa bagi? Allah Ta'ala yang bagi. Kalau tak ada akal, dia tak boleh usaha macam mana pun nak dapat ilmu. Dia boleh buat amal ibadah sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi kaki, dua tangan, anggota yang sempurna, senang dia beramal ibadah. Sama ada amal ibadah dari sudut badannya ataupun hartanya. Dia ada kaki sempurna, tangan sempurna, boleh cari duit, dia kumpul harta, kemudian dia sedekah. Sedekah amal ibadah berasal daripada anggota tubuh badan. Jadi maknanya seseorang yang nak membersihkan dirinya daripada sifat ujub pada ilmu dan ibadahnya ini, dia kena fikir pada dua perkara ni. Satu, akal yang Allah Ta'ala bagi kepadanya, dan anggota tubuh badan yang sempurna. Jangan dia nampak semata-mata ilmu yang dia dapat dengan usaha dia, amal ibadah yang dia buat dengan usaha dia. Jangan dia nampak. Kalau dia nampak ilmu yang dapat ni dengan usaha dia, dia kagum dan bangga dengan ilmu ini, dia rasa puas. Setelah berpuluh-puluh tahun belajar ilmu, dia dapat ilmu, dia rasa bangga dengan ilmu, dia rasa puas. Itu salah besar juga. Dia buat amal ibadat berpuluh-puluh tahun, dia rasa puas dengan amal ibadat ni, dia rasa bangga, dia rasa yakin dia boleh masuk surga. Itu jaga tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia telah menafikan limpah nikmat kurnia Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia nak dapat ilmu ini mesti ada akal. Akal ni siapa lagi? Dia nak buat amal ibadat ni mesti anggota tubuh badan yang sempurna. Siapa bagi anggota tubuh badan yang sempurna? Kalau tidak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpah kurnia. Kalau dipandang kepada step ataupun langkah yang kedua tadi, dia pandang pada langkah yang kedua, oh Allah Ta'ala bagi akal, sebab itulah dia boleh mendapat ilmu dengan mudah. Allah Ta'ala bagi anggota tubuh badan yang sempurna, sebab itu dengan mudah dia boleh beramal ibadah. Maka pada waktu itu dia boleh membersihkan dirinya daripada sifat ujub. Itu ilmu tentang ujub. Baik, apa-apa pun kita kembali kepada Allah. Itu kesimpulan. Kembali kepada nikmat limpah kurnia Allah. Demikian juga ilmu dan ibadah dan segala pekerjaan itu semuanya Allah Ta'ala yang menjadikannya. Kemudian ilmu dan ibadah itu sebenarnya kita buat. Kita rasa kita buat, sebenarnya tidak.
Kita rasa kita, jangan kita melahirkan sifat keakuan dalam diri kita. Aku yang buat. Sifat keakuan yang mana aku yang buat. Sebab bila kita kata begitu, dia akan melahirkan sifat apa yang kita kata tadi, takabur. Takabur akan lahir bermula daripada muncul ni, bangga dengan diri sendiri, lepas tu baru takabur. Berpunca daripada apa? Berpunca daripada kita rasa sifat kita ada sifat keakuan. Kita rasa kita yang buat. Kita rasa kita yang buat. Ini perasaan hati. Ya? Sedangkan ilmu yang kita peroleh, ibadah yang kita buat itu masuk dalam perkara yang Allah Ta'ala jadi dan Allah Ta'ala cipta. Segala perkara yang kita buat, bukan kata ilmu ibadah apa saja, itu semua daripada ciptaan Allah. Dalil yang mana? Seperti firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya Allah Ta'ala menjadikan dia akan kamu dan barang yang mengerjakan oleh kamu akan dia. Nampak? Ini dalil yang nyata dan jelas, membuktikan bahawa setiap amalan pekerjaan kita ini daripada ciptaan Allah, bukan diri kita, bukan daripada diri kita. Ya? Tak ada. Kita hanya ikhtiar kita, usaha kita yang tidak memberi sebarang bekas, tetapi yang melaksanakan, nak mendapat ilmu, nak mendapat amal ibadah tersebut ialah daripada keputusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala putuskan, maka jadilah. Kalau Allah Ta'ala putuskan, kita usaha walaupun akal yang bijak sekalipun kita usaha, tetapi Allah Ta'ala tak mau bagi ilmu, tak akan dapat. Kita buat amal ibadah, kita nak buat amal ibadah, kalau Allah Ta'ala tidak buat keputusan, tidak akan jadi amal ibadah tersebut, tidak akan terhasil. Kerana Allah Ta'ala yang jadikan. Kita usaha. Berapa ramai orang usaha nak buat amal ibadah tetapi tidak berhasil kerana Allah Ta'ala tidak berkehendak. Bila kita pandang setiap amalan pekerjaan kita, setiap ilmu, setiap ibadat yang kita buat ialah semuanya daripada ciptaan dan kejadian Allah, maka pada waktu itu kita boleh bersihkan diri kita daripada sifat ujub. Kita kembali kepada perbuatan Allah. Ulama tasawuf bagi apa? Tauhid al-af'al. Tauhidul af'al. Mengesahkan segala perbuatan Allah. Tauhidul af'al. Ulama tasawuf itu. Kita mengesahkan segala perbuatan ini semuanya daripada perbuatan Allah. Segala perbuatan yang berlaku di alam ini daripada perbuatan Allah. Pada zahirnya kita yang buat, tetapi pada hakikat ialah daripada perbuatan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala putuskan. Berlaku pada diri kita ini, Allah Ta'ala telah putuskan. Kalau kita nak buat tapi tak berlaku, Allah Ta'ala tidak berkehendak. Orang yang pandang macam ni, orang yang sedang benar ahli tauhid. Orang yang pandang macam ni, bersih terus daripada diri dia, benih-benih muncul. Tak ada apa. Itu tauhid al-af'al. Baik, dan firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Artinya, dan tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu melainkan bahawa menghendaki akannya oleh Allah. Dan yang keduanya, sebarang kehendak kita tidak akan terhasil melainkan dengan kehendak Allah. Tak akan terhasil. Kehendak kita adalah ikhtiar kita saja. Kita nak melakukan satu-satu perkara, maka Allah Ta'ala yang akan buat keputusan. Allah Ta'ala yang akan menentukan. Kalau Allah Ta'ala tentukan apa yang kita nak buat ini, Allah Ta'ala tentukan pada azali akan berlaku, maka dia akan berlaku. Kalau Allah Ta'ala tentukan, walaupun kita pilih, kita
ikhtiar untuk melakukan satu perkara, Allah Ta'ala tidak menentukan, Allah Ta'ala tidak berkehendak, maka dia tidak akan berhasil. Itu yang dipanggil tauhid al-af'al namanya, ya? Tauhidul af'al. Baik. Maka sayugia bagi yang berakal bahawa adalah wujudnya selama-lama dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dan kemurahan, kerana mengurnia ia Allah baginya akan ilmu dan akal, dan memberi petunjuk ia baginya kepada ibadat dengan tiada ada terdahulu baginya sebab dan usaha dan ikhtiar, dan menegah Allah Ta'ala akan setengah manusia daripada ilmu dan akal dan petunjuk dengan semata-mata keadilannya, dan hendaklah takut ia akan mencabut Allah Ta'ala akan segala nikmat yang tersebut daripadanya, dan boleh jadi bahawa ada pemberian itu istidraj atasnya. Baik. Kemudian dia kata apa? Maka sayugia bagi yang berakal, bagi orang yang berakal ini, bahawa adalah wujudnya, iaitu dia merasai kagum dan bangga itu selama-lama dengan limpah kurnia Allah dan kemurahan. Ada kena pandang ni. Wujud yang dicela oleh syarak ialah dia bangga dengan diri dia. Dia bangga dengan diri dia. Dia rasa seronok, dia rasa gembira apa yang ada pada diri dia itu tanpa melihat pada nikmat Allah. Itu wujud yang dicela oleh syarak, ya? Yang akhirnya akan membawa pada takabur. Maka bagi orang yang berakal ini, sayugia bagi dirinya merasa wujud selama-lamanya, merasa wujud dengan limpah kurnia Allah. Maknanya dia merasa gembira, merasa bangga dan bersyukur dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dan kemurahannya. Bukan rasa gembira, wujud ataupun kagum dengan dirinya semata-mata. Dia nampak terus kepada Allah Ta'ala. Apa nikmat yang dia dapat, dia terus nampak ini nikmat kepada Allah. Jangan semata-mata dia ada dalam diri dia penyakit. Ini susah, susah. Kita rasa macam betul dah, tapi sebenarnya masih kita. Atau dia ada tanda-tanda dia. Macam tadi, contoh bagi sedekah, dia rasa saya ikhlas. Semua orang kata ni, saya ikhlas. Semua orang akan berkata begitu. Tak ada yang kata saya bagi sedekah ni riak. Tak ada, kan? Saya bagi sedekah ni adalah keadaan riak. Tidak ada, tak ada, kan? Ataupun saya bagi sedekah ni wujud. Semua yang kata bagi sedekah ni ikhlas. Ni ikhlas daripada saya, ni ikhlas daripada saya, ni tulis siap-siap ataupun sebut ikhlas daripada saya. Betul, kan? Nak tahu tak tahu ikhlas tak ikhlas, atau ada unsur wujud, ada unsur yang lain-lain yang membatalkan pahala ibadah, Allah Ta'ala sebut tadi, apabila seseorang itu dia bagi sedekah, kemudian dia akan mengungkit sedekah selepas daripada itu, dan dia akan ungkit. Bila dia ungkit, itu tanda bukan ikhlas. Itu contoh yang mudah. Itu contoh yang mudah. Itu tanda ada sifat wujud pada diri dia. Dia tidak nampak bahawasanya harta yang dia bagi sedekah itu nikmat Allah. Dia nampak usaha diri. Ya, baik. Jadi bagi orang yang berakal, hendaklah selama-lama wujud dia dengan limpah kurnia Allah. Di mana wujud di sini maksudnya dia merasai gembira dan juga kagum dan bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Bukan dia rasa gembira dan rasa kagum dengan diri dia. Dia rasa gembira sebab nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu, dengan limpah kurnia dan juga rahmat kemurahan Allah.
Pasal apa? Kerana mengurnia ia baginya akan ilmu dan akal. Dia rasa gembira begitu. Dia rasa muncul ni mana rasa gembira, rasa seronok, rasa bersyukur, rasa kagum itu kerana apa? Kerana Allah Ta'ala kurnia padanya ilmu. Bukan daripada perbuatan diri dia. Dia nampak pada Allah. Dan juga akal. Dan memberi petunjuk ya Allah baginya. Allah Ta'ala bukan sekadar bagi ilmu, bukan saja bagi akal, bahkan bagi petunjuk untuk melaksanakan ibadah yang tidak didahului oleh sebarang sebab, usaha dan ikhtiar. Ya? Maknanya Allah Ta'ala sudah tetapkan pada azali lagi, ya, nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi kepada dia ini tanpa didahului oleh sebarang sebab ataupun ada usaha ataupun ikhtiar. Ya? Sebab usaha dan ikhtiar ini tidak memberi kesan kepada petunjuk Allah. Jaga dalam ilmu tauhid, tuan-tuan. Jangan kita pandang sebab usaha dan ikhtiar itu memberi kesan kepada keputusan Allah. Tidak. Dia hanya ada sewaktu Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Suatu Allah Ta'ala tetap pada azali ini dalam dunia jam sekian, kemudian begini-begini akan lahirlah sebab ikhtiar dan usaha ini. Munculnya sebab ikhtiar dan usaha ini, ya, tiga perkara ini muncul sama dengan keputusan yang Allah Ta'ala buat pada azali. Dan tidak perlu bersangkut paut dengan ini, dengan tiga perkara. Kadang-kadang Allah Ta'ala akan buat satu perkara itu tanpa sebab. Kadang-kadang Allah Ta'ala tetapkan satu perkara itu tanpa ada usaha dan ikhtiar daripada seseorang. Iaitu perkara yang berlaku secara di luar adat. Adatnya begitu. Bila nak jadi satu-satu perkara, dia ada sebab. Adatnya begitu. Adat sunnatullah. Jadi satu-satu perkara yang Allah Ta'ala tetap pada azali, dia biasanya ada sebab, ikhtiar dan usaha. Boleh berlaku sebaliknya. Itu tidak mustahil. Dan menegak Allah Ta'ala akan setengah manusia daripada ilmu dan akal dan petunjuk dengan semata-mata keadilan. Ya? Kemudian ada sebahagian daripada manusia Allah Ta'ala tidak berkehendak ilmu dan akal dan petunjuk. Itu bukan kezaliman Allah, tapi keadilan Allah. Namun semata-mata adil. Pasal kita ni hamba Allah yang Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala buat itu bukan kata atas jalan zalim tau, dia atas jalan adil. Ya? Dan hendaklah takut ia akan mencabut Allah Ta'ala akan segala nikmat yang tersebut daripadanya. Dan boleh jadi bahawa ada pemberian itu istidraj. Ya? Istidraj atasnya seperti firman Allah Ta'ala, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza fariqu bima utu akhadnahum baghtah. Artinya membuka oleh Allah Ta'ala atas mereka itu akan bermacam-macam daripada segala nikmat atas jalan istidraj, hingga apabila sukacita mereka itu dengan segala nikmat yang diberikan akan mereka itu, menyiksa Allah Ta'ala akan mereka itu dengan terkejut. Ini nama dia istidraj. Yang ni yang kita kena jaga. Sebarang nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, Allah Ta'ala boleh cabut bila-bila masuk. Ada ketikanya Allah Ta'ala bagi nikmat kepada seseorang itu atas jalan istidraj. Apa makna istidraj? Istidraj ini Allah Ta'ala bagi nikmat atas rupa nikmat sebenarnya itunya merupakan bala. Istidraj ini makna Allah Ta'ala bagi kepada seorang itu atas rupanya nampak macam nikmat, tapi sebenarnya itu merupakan satu balak atas diri ini. Kalau orang yang fasik Allah Ta'ala bagi nampak nikmat tu, berubah rezeki dan sebagainya, semakin kaya nikmat dunia, tapi sebenarnya Allah nak tambahkan lagi kefasikan. Ini perbahasan yang panjang tentang istidraj. Jadi saya rasa sekadar dulu, cukup sekadar itu pada malam ini. Jadi insya-Allah
kita akan sambung perbincangan kita dalam bab ini pada malam esok, insya-Allah. Allah SWT